لله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang berbahagia ini, tanggal 17 Sya'ban 1437, kita dapat bersama-sama menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan juga kita berkesempatan untuk berada di dalam majlis ini. Sesungguhnya tuan yang dirahmati Allah, salat subuh berjamaah dan juga salat asar berjamaah merupakan dua waktu yang sangat-sangat penting, sebab dua waktu itu berlakunya pertukaran. Yata'aqabun malaikatun bin-nahar wa malaikatun bil-lail. Maknanya malaikat siang dan malaikat malam bertugas pada waktu subuh dan juga pada waktu asar, berdasarkan kepada hadis yang sahih. Apabila pertukaran itu berlaku, malaikat naik ke atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada malaikat, walaupun sebenarnya Allah lebih mengetahui, tapi Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, apa yang dilakukan oleh hamba-Mu ketika mana kamu meninggalkan? Maka kata malaikat, aku meninggalkan apa-apa yang Allah manusia itu, mereka itu sudah sujud kepada. Jadi hadis sahih menunjukkan kepada kita dua waktu yang malaikat kasih tahu tiap-tiap hari, waktu subuh dan juga waktu asar. Maka dengan sebab itu tujuan dan rahmat Allah, para ulama menjelaskan bahawa di antara solat-solat walaupun 5 waktu, walaupun 5 waktu kita jaga, tetapi antara 5 waktu itu yang lebih penting juga yang nak kita jaga ialah waktu subuh dan juga waktu asar, kerana waktu itu berlaku pertukaran malaikat para malaikat. Jadi mudah-mudahan tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, kita sentiasa dapat beristiqamah dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, pada pagi ini kita melihat membincangkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu saya membuka ruang kepada tuan-tuan, sesiapa yang mempunyai saudara soalan boleh bertanya di talian SMS. Jadi maknanya siapa-siapa yang nak punya soalan, yang bawa handphone, boleh SMS-kan soalan anda ke talian 019 324 1364. Saya ulang sekali ini, siapa yang ada soalan boleh SMS-kan soalan anda ke talian 019 324 1364. Kalian SMS untuk sekarang. Jadi kira untuk siapa-siapa yang SMS, insyaAllah saya akan cuba respon dari semasa-semasa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi boleh baca, At-Tirmizi boleh baca, At-Tirmizi boleh baca. Dia boleh baca berapa? Dari sumbari itu. Kadang-kadang orang konfus nak baca benar, Tirmizi juga, Tirmizi juga, Tirmizi juga. Sebenarnya itu semua dia boleh. Baik. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu
daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan ka'annahum yaktashiru. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk musallahu, tempat salat, dan baginda melihat beberapa orang di kalangan sahabat yang tertawa terbahak-bahak. Lalu baginda bersabda, qala ama innakum law aktsartum dzikra hadhihi al-laddah la shaghalakum amma a'am fa'akthir min dzikri hadhihi al-laddat al-maut. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau kamu memperbanyakkan mengingati sesuatu atau saat yang memutuskan segala kelezatan, percaya aku dapati kamu bukan seperti keadaan sekarang ini. Oleh itu, perbanyaklah mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelezatan itu. Azimul ladzat, ini bukan perbanyaklah kita nanti. Ada minum cerita sebab kita tengok sahabat ada satu hari malam nampak gembira, bukan ada gembira tapi nampak saya baca soalan orang dalam keadaan mereka semua bahawa satu hari satu masa maka akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada mereka bahawa perbanyaklah takfir dzikra hadhihi ladzat, perbanyaklah untuk mengingati satu waktu dia akan memutuskan kita daripada segala kelezatan, kesedapan dunia ini, iaitu waktu itu yang dinamakan sebagai kematian. Sebab Tuhan katakan kehidupan dunia yang sedap memang seronok, kita seronok dengan kehidupan kita, tetapi sudah ingat bahawa segala keseronokan itu sebentar saja. Bahkan kita akan melihat bagaimana kesudahan kita di akhirat itu. Apakah kita akan terus seronok ataupun kita tidak seronok dan berkaitan. Maka dengan sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi kata-kata Nabi, fa innahu lam yaqi al-qabri yawmun illa takallama fa yaqul ana baitul ghurba, ana baitul wahda, ana baitul turab, ana baitul dud. Fa idza dufina al-'abdu al-mu'min qala lahu al-qabru marhaban wa ahlan. Tuan-tuan dan puan-puan, sambungan daripada hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bahawa tidak berlalu satu hari ke atas kubur melainkan kubur itu berkata kepada manusia, akulah baitul ghurba, tempat yang asing. Seorang-seorang Allah itu gharib asing, dengan keadaan jauh daripada orang sedang itu. Dan aku juga ada baitul wahdah, aku tempat persendirian. Wa ada baitul durab, wa ada baitul dud, aku rumah tanah, dan akulah tempat rumah yang penuh dengan kubur. Kubur itu berkata, wahai manusia juga, satu hari kamu akan sampai kepada satu hari walau besar mana rumah kamu di atas dunia ini, hebat macam mana rumah kamu sebelum tinggal ke rumah kamu, satu hari kamu akan duduk di rumah. Di rumah kubur itu sendiri yang sangat sempit keadaan, yang dipenuhi dengan ulat-ulat dan sebagainya. Tentu ada orang yang Allah Ta'ala. Maka apabila dikuburkan seseorang yang beriman, kubur itu akan berkata kepadanya, marhaban wa ahlan, selamat datang ke kubur. Amma in kunta la ahab man yamshi al-zahri ilayya fa in walituka al-yawm wa sirta ilayya fasatara sari'i bika fayattasi'u lahu madda basari wa yuftahu lahu babul jannah. Apabila dikuburkan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, waktu itu kubur akan berkata kepada selamat datang untuk sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku kasihi, yang berjalan di atas belakang. Pada hari ini urusanmu telah diserahkan kepadamu, maka engkau akan melihat betapa aku berbuat baik bagimu
lalu buah itu akan meluas sejauh mata memandang dan dibukakan baginya satu pintu yang dapat menyampaikannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila mana orang yang beriman masuk kubur, waktu itu kubur solat, kubur mengalu-alukan kedatangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, engkaulah orang yang terbaik. Dia berpinjau atas nama ini. Memang kau ni orang yang terbaik. Maka oleh kerana orang yang beriman dibukakan, diluaskan kubur yang sempit itu terasa sangat-sangat luas. Memang terasa sangat-sangat selesa sejauh mata memandang. Dan dalam keadaan itu dibuka satu pintu kepada menunjukkan itu tempat kamu besok di akhirat, itu menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, alam barzakh ni, alam kubur ni, dia alam transit. Alam transit sebelum kita dibangkitkan di akhirat. Sebab itu bila mana kita masuk alam transit ni, dia semua macam kita masuk akhirat dah. Cuma belum berlaku kiamat lagi, belum berlaku lagi yaumul hisab, belum lagi penentuan mana hari syurga, mana hari neraka. Tetapi semasa di alam kubur atau alam barzakh, setiap orang akan nampak. Dia boleh nampak dah bagaimana kedudukan yang ditunjukkan dah. Sebab itu, sebagaimana kubur ini dia sebenarnya satu tempat raudhah min riyadil jannah atau hafrah min hufril niran. Satu taman daripada taman surga ataupun satu lubang daripada lubang api neraka. Itu keadaan itu. Maka kalau orang beriman, insya-Allah. Sebab itu kalau kita tengok pada hari ini bagaimana Allah Taala tunjuk macam-macam cerita yang kita dapat saksikan, bagaimana Allah Taala tunjukkan kepada orang hidup, iaitu ada yang mayat masih hidup, macam-macam. Walaupun kita tak tahu bagaimana kesudahan dia, tapi itu menunjukkan satu pertanda yang sangat-sangat baik. Nanti ada satu ketika tuan-tuan pelajar anak murid saya telefon saya satu hari ketika itu sudah bawa mereka. Dia pun telefon, dia kata, Ustaz, kita tanya sikit. Mak saudara saya tak mengingat. Kita saya bersekutu. Kita bila mendengar sesuatu musibah, الذين إذا أصابت musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kita baca Fatihah dulu, inna lillahi. Kita sebut dulu. Bila dengar dia mati, bukan dengar dia mati Al-Fatihah. Dan kemudian dengar dia mati ataupun sakit ataupun ditimpa musibah, dengar dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adakah pada tulis sedekah Fatihah boleh? Tak salah. Walaupun kadang-kadang bangun di situ masuk dalam YouTube yang ada yang menyatakan mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepakat ada apa yang kita buat berdoa Nabi Muhammad. Tuan-tuan, masalah sedekah Fatihah itu masuk dalam kita bersedekah bacaan ayat Quran. Benda ini memang para ulama khilaf dari sudut sampai atau tak sampai pahala bacaan ayat suci Al-Quran untuk dihadiahkan kepada sebagian. Memang pandangan Imam Syafi'i sendiri dia kata tak sampai. Imam Syafi'i dia kata dia berdasarkan ayat Quran wa laysa lil insani illa ma syaa. Tidaklah bagi manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Jadi tidak ada hadis yang menyatakan baca Quran hadiah kepada sebagian sampai maka tak ada hadis, maka tak ada hadis yang tunjuk tak sampai. Itu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i dah, Imam Syafi'i. Sebab bila disebut mazhab Syafi'i ini luar atau pandangan-pandangan ulama, mazhab Syafi'i pun ditiru sebagai pandangan mazhab Syafi'i. Tetapi dalam mazhab Syafi'i juga Imam Nawawi rahimahullah, sebuah waktu Imam Nawawi rahimahullah, seorang mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi dia berbeza sedikit pandangan dengan Imam Syafi'i dalam hal ini. Dia menyatakan bahawa sampai pahala bacaan Al-Quran kepada sunat. Tetapi untuk keluar dalam mana-mana, untuk keluar daripada sunat, dia kata lepas daripada baca Al-Quran hendaklah disusuli dengan doa. Sebab doa tak kira. Doa tak kira. Itu pandangan Imam Nawawi. Padahal jumhur ulama dalam mazhab-mazhab yang lain menyatakan sampai. Maknanya bila mana kita sedekah, tak kira sedekah Fatihah, sedekah mana-mana ayat Quran dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat ikhlas
Maknanya kita bagi itu di atas kehendak kita. Bukan dipaksa, bukan diupah oleh orang. Tidak, daripada kehendak kita. Ikhlas semua. Kita baca Quran ataupun kita baca Fatihah ataupun sesuatu yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah Taala, kita sedekahkan sampai kepada si mati. Insya-Allah jumhur ulama menetapkan sampai. Waktu benda ini saya sebut tadi silap. Walaupun silap, kadang kita orang amal itu ada sandaran, ada sumber. Kan? Awalan bagaimanapun dengar saja sebagian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kalau kita dah berkorban kepada apa pada Allahumma sallallahu warahmatullahi wabarakatuh boleh kita ada pernah membaca ayat Quran untuk disedekahkan kepada semati itu saja yang kita boleh buat teman. Selain daripada semati itu sendiri dia ada amalan lain. Akan disebut sebutkan idza qatat ada in qata amalu ila min salat. Bila mati atau ada itu terputus segala-galanya daripada diri dia kecuali 3 perkara yang masih tak terputus. Sejak dia hidup dan juga dia mati pun tak putus lagi. Masih lagi berjalan. Itu boleh sedekah jariah. Masa dia hidup kat dunia dia sedekah jariah, maka dia mati sedekah itu akan terus mengalir kepada. Sebab itu bila mana orang dia rajin buat sedekah masa dia hidup, insya-Allah masa mati senang. Dia dapat tuai di akhirat. Begitu juga yang kedua kata Nabi ilmu muntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Apa makna ilmu yang dimanfaatkan itu? Maknanya dia ada ilmu disampaikan kepada orang. Dia simpan untuk dia. Dia tengok dalam keluarga dia sepupu sepakat yang masih ada Nabi, mereka yang tidak tutup aurat dengan sempurna. Kadang-kadang hari ini kita tengok orang pakai tutup aurat, dia pakai tudung tutup aurat. Terutama bagi wanita atau laki-laki tutup aurat dia sekolah atau kau buat seluruh tubuh kecuali muka dan pergelaran tangan. Waktu itu anak-anak terdekat hari ini pakai tudung. Boleh kata pakai tudung belakang, tetapi bila kita cek kali pakai tudung itu pun tidak tutup aurat. Sebab tutup aurat itu bukan pakai tudung sahaja. Baru-baru ini saya di Perak baru itu makan kat kedai tindur lalu 2 orang. Lalu 2 orang mau dah kita. Mau ni pakai cantik dah, pakai tudung elok, berpur elok, longgar semua elok lah. Ada sesuai pakai. Sebelah dia anak dia pakai tudung juga, tudung singkat satu. Yang kedua pakai seluar biru, pakai baju kedai ikut tudung. Mau jalan-jalan tak mau tutup aurat ni anak sebelah. Mau ni tak rasa bersama. Dia berjalan dengan anak dia dalam keadaan anak dia akan dikata berpakaian khasiat auriyah, berpakaian tapi bertelanjang. Pakai tudung ya, pakai tudung, tetapi dengan baju yang ketat. Ada yang pakai tudung tapi baju yang jarang, ada yang baju yang singkat. Maka semua ini tidak menepati khasiat aurat yang kadang-kadang mak tengok saja, ayah tengok saja, tak pernah dia bersalah daripada jaga diri. Kamu sedang jaga diri, bukan jaga diri itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagai mak dan ayah kita bagi tengok terutama anak perempuan kita yang makin dewasa, dia makin besar. Maka kita orang dengan sempurna ataupun tidak. Kalau mereka tak betul orang dengan sempurna, kita biarkan kita tengok dengan alasan kemodenan pada hari ini, dengan alasan moden ala semua pakai baju itu, tak masalah apa. Tuan, bukan mana semua orang pakai macam itu benar, betul. Kita kena tengok dia pakai pertama tutup semua tubuh kecuali muka dan kelihatan satu. Pakaian itu mesti tindak ketat. Kalau tak kena longgar. Kalau kita sudah kecil, kita situ yang longgar dan kita bukan lagi longgar lagi lah. Kan? Maknanya kena longgar. Yang kedua, tidak jalan. Tidak jalan. Apa? Yang tadi tidak ketat, yang kedua tidak jalan. Maknanya kadang yang pakai itu dampak itu jalan. Maka syarat itu mesti dipenuhi untuk memastikan bahawa aurat itu sempurna. Dan tudung yang pakai itu mesti melepasi dada. Tudung yang pakai. Sebab hari ini kalau kita tengok tudung fashion tu, ada yang melepasi dada, ada yang tidak. Banyak yang tidak. Tapi orang hari ini punya lah gila fashion sampai tak kira lah dia ikut aurat atau tak ikut, jadi fashion tu. Pasal tu mengadak ataupun bagi tudung. Mengadak. Harga berapa ratus tak kisah. Tapi kita tengok perempuan itu tidak menepati syariat Allah Ta'ala.
Jadi dia dapat fashion tetapi dia tidak menepati konsep menuntut aurat hukum. Sama-sama pada muka yang pun dibiarkan anak-anak macam tu, dia besok akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dan pada azab api neraka. Benda ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang dan ayat yang bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak itu menepati perintah Allah SWT. Tentu ada rahmat Allah Taala. Balik kepada cerita tadi kita, seorang ni aku sedih dia telefon, dia kata mak belakang dia meninggal. Dia orang Kedah, dia mak belakang dia mak saudara. Dia kata mak belakang dia meninggal. Siapa kata kita meninggal meninggal meninggal. Cuma nak tanya ustaz. Saya kata apa dia? Mak belakang saya dikuburkan di sebelah kubur mak belakang saya. Dikuburkan kubur sebelah mak belakang saya. Sebelah mak belakang dia apa? Mak kepada mak belakang dia, iaitu nenek dia lah. Nenek. Sebab kadang-kadang orang ni tak direct disebut mak itu mungkin dalam dia mak tahu nenek dia. Jadi apa? Dikuburkan di sebelah. Salah apa tak? Tak ada terus dah. Mak kata saya buat nenek lah nenek saya. Ini berarti nak ada umur 16 tahun. Tetapi ketika malam digoreng kubur sebelah nenek, dia kata kubur nenek itu sendiri yang dikuburkan, yang ditapankan. Kain kapannya pun masih ada, walaupun 5-6 tahun tinggal. Kain kapan pun tak apa kita dulu. Ya saya kira. Lalu dia tanya saya ustaz apa makna dia? Saya kata Allah malam saya pun tengok sekarang tu ataupun nenek itu sudah. Tapi tengok cara tu baiklah. Ya. Tapi apa makna sebenarnya mana kita tahu di mana baik tu kan. Tetapi itu menunjukkan baik insya-Allah. Cuma saya tanya dia apa amalan nenek kamu sangat kamu tahu. Dia kata nenek saya biasa dia tidak apa. Tapi dia jaga solat, semua dia jaga orang. Cuma satu yang saya tengok dia kata ustaz, dia ni jenis cukup jaga tetamu. Cukup jaga tetamu. Maknanya kalau dah tetamu datang dia layan dengan baik apa semua, sampai orang di kampung dengan dia ni tak berhati apa. Dia dibantu dia pun tak tendang pada orang. Mana hubungan dia sama orang sedikit nanti. Hubungan dia dengan Allah dia jaga solat apa semua. Hubungan dengan manusia pun jadi. Allah saya katakan kawan-kawan saya kata mungkin Allah Amat saya pun tak tahu, tapi mungkin itu kebaikan. Allah nak tunjukkan kepada orang itu bagaimana sebenarnya bukan sekadar hubungan kita dengan Allah kita nak kena jaga, tapi hubungan sesama manusia itu kita kena jaga. Sebab kalau dah tak jaga hubungan sama manusia, dia jaga hubungan sama Allah. Datang salat subuh tak pernah tinggal tuan, datang salat zuhur tak pernah tinggal rumah sedang. Tetapi malam dia bukan dua orang, dia ambil orang, dia zalim orang, maka pada ketika itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia besok di akhirat akan menjadi di kalangan orang yang kufur. Walaupun jadi musuh. Sebab apa? Sebab kezaliman sama manusia itu dikira dia akan dibayar dengan pahala-pahala yang ada pada dia, akan dibayar terhadap orang yang dia buat dosa tersebut. Baik, ada masuk satu soalan yang tuan. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz. Benarkah persentuhan suami isteri tanpa syahwat wuduk tak batal? Baik. Sebenarnya perbincangan tentang persentuhan suami isteri ataupun laki-laki dan wanita tanpa berlapis menjadi khilaf di kalangan ulama. Jadi khilaf. Masing-masing ada dalil, masing-masing ada hujah berdasarkan ijtihad masing-masing. Dalam mazhab Syafi'i, sesuatu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i menyentuh dan disentuh tak berlapis antara laki-laki dan wanita termasuk suami dan isteri. Kata ini berdasarkan dari Aula Masjidul Nisa, iaitu apabila kamu menyentuh wanita. Namun begitu dalam mazhab Hanafi,
Dia mentakwilkan aula mastukul nisa itu menyentuh wanita yang dimasukkan ayat tersebut bukan menyentuh wanita, tetapi dia menyatakan ini tafsiran. Kita tengok bagaimana para ulama berbincang. Dia menyatakan itu merupakan kinayah kepada jima', kinayah kepada jima'. Jadi kalau sentuh dekat akak dari dalam ada Hanafi menyatakan bahawa bersentuh laki-laki dan perempuan suami isteri tidak batal. Macam sini kata batal, Hanafi kata tak batal. Manakala mazhab Maliki mengambil jalan tengah. Mazhab Maliki mengambil jalan tengah itu bagaimana? Kalau bersentuh secara bersyahwat batal. Bersentuh secara tidak bersyahwat adalah tidak batal. Ada keadaan. Kan? Jadi yang bertanya tadi itu kata-kata itu dalam mazhab Maliki. Jadi kita lihat itu perbincangan ulama. Jadi kita nak pakai apa? Kita pakai apa kita yakin setelah kita belajar. Kalau kita belajar lama dalam bahasa Syafi'i, kita belajar lama kita puas hati lah. Batal betul. Kita nak buat untuk kita berzuhud. Kan? Tapi setelah kita belajar lama, kemudian kita belajar berempat mazhab dan kita tengok dalil Maliki kita lebih kuat. Sebagai contohnya, bukan kalau kita pilih betul itu supaya kita dalam salah pengajian kita mengaji bersungguh-sungguh dan buku kita kembali yang menyatakan bersungguh-sungguh kita baca tak semangala, maka kita boleh dulu. Sebab apa tu? Kadang-kadang orang kata kita ni tak boleh minum mazhab, kita pakai macam buku je. Tidak ada kewajipan untuk pegang satu mazhab kita. Sebab apa tu? Kalau kita kena pegang mazhab yang terbuka, memang sebagai contoh pada hari ini, kalau kita pergi kedai, kalau kita guna mazhab Syafi'i sahaja, kita kena makan contoh. Kita kena makan. Saya beli, saya jual di kampung boleh bawa lagi. Kalau pergi supermarket pun, kawan Malaysia doa, lu beli ya? Memang belum beli. Apa pasal? Kita jawab apa pasal? Kita bersiap beli ya? Lu pergi duit, bagi barang, itu tu sudah beli dah. Dia pun tak faham dia. Enggak betul. Jadi mana dalam mazhab Hanafi pun benar. Kita bagi duit, ambil barang, kita apa lafaz sekalipun. Kita bagi duit, ambil barang, huruf itu sudah berlaku, menunjukkan berlaku tiga. Macam juga yang masyhur zakat fitrah. Zakat fitrah ini dalam mazhab Syafi'i kok mana pun kena bayar makanan asas. Satu gandam ni, satu gandam Baghdad, bukan satu gandam Malaysia. Ada orang di sini faham. Dia kata satu gandam, tengok gandam Malaysia. Gandam Malaysia tuan-tuan, dia lebih besar daripada gandam Baghdad. Gandam Malaysia lebih kurang 6 kaki. Gandam Malaysia 6 kaki. 6 kaki itu macam mana? Walau tak tahu dah, main kaki, main tair, semua tak tahu dah. Kaki 6 tair. 6 kaki. 6 kali 6. Satu kaki 6 gram. Satu kaki 6 gram. 6 kali 6, 36. Maknanya 3.6. Kaki itu 3.5. 3 kilo setengah. 3 kilo setengah itu gandam Malaysia. Tapi gandam Baghdad, dia tak sampai 3 kilo setengah. Dia dalam 2.4 hingga 2.7. 24 hingga 27 kilo. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kita satu gandam 4 cupok, orang bayar fidyah 1 cupok kan? Untuk satu hari 1 cupok. 1 cupok tu bagi tengok kalau 24 bagi dengan 4 dah benar 100 gram. Kalau 27 bagi 4 bersama ada 700 gram, 7 kali 4 ada berapa? Jadi mana 1 cupok lebih kurang 700 gram dari daging. Senang, kami akan tahu. Atau nilai 580 sen ataupun 2 sen. Jadi satu kata berat. Dalam mazhab Syafi'i, zakat itu wajib kena bagi ikut makanan asas. Kita tahu. Sebab itu kita berasal kalau di kampung-kampung masih ada beramal. Maknanya dia nak guna uang tapi nak bagi bah susah. Semua pakai tabung bahan lagi pula, orang nak terima ambil berbayar pula sesuatu ni kita. Kenapa nak kita sampai orang bagi sampai gantang pun dalam gantang pun ada lah. Nak bagi satu, ambil satu nak distribusi pula, orang susah. Kan? Lagi buat macam mana? Dia ambil satu gantang, dia siap dia. Satu gantang siap dia. Lagi orang lain
orang beli. Jadi saya beli buah sedap. Okey, saya orang itu dulu beli jual ni. Dapat buah. Okey, ni saya nak beli zakat saya. Dibagi-bagi buah. Tapi orang yang baik juga, dia nak beli. 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 Kalau beli kalau baik buah itu juga. Bukan. Itu helak yang dibuat lah. Sebab tak bayar buah. Tetapi itu sebenarnya kalau kita tengok, hatta dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Madhab Al-Imam Syafi'i, kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, oleh Syekh Dr. Mustafa Muhammad, dia kata apa? Betul dia kata Mazhab Syafi'i kata tak kena bayar berat ada menggunakan asasi kalau tempat dia sediakan itu. Tetapi dia kata untuk maslahah kita tidak salah untuk mengikut keadaan mazhab Hanafi yang membenarkan membayar dengan hilal. Itu yang kita pakai di kita. Sebab apa? Lebih mendekati masalah pada hari ini. Jadi kalau orang fanatik mazhab dia tengok dia kena betul itu. Tapi kalau orang yang belakang ada, insya-Allah dia boleh menerima. Sebab tu hari ini bagi sebab apa menggunakan pakai dari sudut boleh dibenarkan untuk menggunakan pandangan mazhab lain. Itu masuk mazhab Hanafi dari sudut pembayaran zakat, fitrah dan sebagainya. Jadi itu sebab itu kita tengok macam saya sebut tadi, kalau betul-betul nak buka pada mazhab Imam Syafi'i, baca Quran tak sampai ke nanti kita baca tahlil Allah. Baca tahlil Allah. Baca tahlil baca Quran lah. Kan? Buat kita ikut betul-betul Imam Syafi'i kita tak sama. Maka di situ sebenarnya kita bukan semacam mata ikut Imam Syafi'i. Walaupun kita kata kita bermazhab Syafi'i, kita majoriti kita pakai. Tetapi kadang-kadang kita pakai apa yang kita mengerti sebenarnya. Sebenarnya kita pakai apa yang kita belajar. Selagi mana yang kita belajar itu tak keluar daripada empat pilihan Syafi'i, Maliki, Hanafi dan juga Hambali. Baik, itu adalah kata Allah Taala sendiri. Jadi soalan seterusnya iaitu umuman pencurahan istihalah transformasi kenzir yang menjadi isu terakhir dalam kenzir jelas haram. Jika zat telah berubah kita dekat sebut dia daripada kenzir, maka memang ini juga satu kalau lebih banyak ijtihad. Bila mana ijtihad kita memang berlaku perbezaan pada para ulama dan bincang. Tengok kadang-kadang ada benda macam tengoklah asal dia apa, kalau dia ada asal yang asal kan apa halal jadi haram, ini halal jadi macam anggur menjadi haram kan, kemudian haram itu boleh dijual asalnya haram dan jadi haram tak boleh dijual, boleh ini kaedah berlaku transformasi perubahan tersebut. Tetapi masalah bagi ini dia berbola dengan bagi itu kau macam mana pun zat yang bahkan di situ bagi misalnya agama berlaku ijtihad yang kita pegang, yang masih kita pegang di Malaysia ini lekat lagi. Karena begitu bila mana ijtihad sudah tentu akan berlaku khilaf. Macam mana cara untuk kita menghadapinya, kita pakai pemerintah. Bila khilaf berlaku insya-Allah itu pemerintah dia akan menentukan macam kita bersepakat ia akan menentukan mana yang kita nak pakai sebagai yang kedua benar atau Ustaz, benar suami kita dah mati dia akan tunggu kita akan pergi syurga. Tengok juga benar tak benar dia tengok. Kalau suami kita macam mana dia pergi syurga kalau neraka. Kalau dia ada neraka nak tunggu pergi syurga benar. Jadi bergantung kepada siapa suami. Dia tu orang pada kalau macam tadi dia orang terima enggak, dia orang terima kasih kubur pun anu-anu kerana ada usaha semua. Kalau dibukakan kubur di lapang sejauh macam benda tuan, maka ini orang terima insya-Allah dia akan tunggu isteri dia pun insya-Allah orang terima juga lah. Maknanya isteri dia juga akan bersama-sama dengan suami insya-Allah. Tetapi berlaku satu perkara hal ini. Ada orang menyebabkan diri dia takut laki tu mati, aku nak sama laki tu ni asal dia suruh dia tidak nak nikah lain kan. Sebab apa? Takut tak jumpa suami. Takut tak jumpa suami bila nikah lain. Ini satu perkara yang kita nampak bahawa tak sewajarnya. Sebab kita kena fikir satu yang saya sebut pada tuan. Kita jangan fikir akhirat macam dunia. Kita sekarang ni kita fikir akhirat macam dunia. Di dunia kita sayang solat laki kita. Esok di akhirat daya aku kalau menikah dan kita jumpa laki pun daya. Itu fikiran dunia kita. Fikir cara kita buat dunia. Tapi kalau kita fikir cara akhirat, di syurga Allah, kalau kita alhamdulillah ditakdir Allah masuk syurga alhamdulillah.
buat dia itu tidak ada keburukan, tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan. Yang ada dalam surga seronok belaka. Jadi tak akan rasa kecewa kepada kita dalam. Bahkan kalau kita dalam 10 pun kita akan diberi pilih yang mana. Dan tidak ada rasa kita rasa kecewa kadang-kadang pak yang minta pak yang rendah. Kita dan surga Allah Taala itu semua seronok. Lepas kita nak fikir kadang-kadang kita jangan fikir cuma kita fikir kita ada. Bila kadang kita fikir dan dunia tu itu akan kita tak ambil. Kita ambil. Kalau kadang-kadang sebab itu insya-Allah dan kalau kita sama-sama suami isteri, sama-sama beribadah kepada Allah jadi hamba Allah yang baik, maka pada kita sudah dapat jadi ahli syurga. Macam yang disebut dalam hadis ini, yang sambungan yang kita sebut sekali lagi, wa idza nufida al-'abdu fajir aw al-kafir, apabila dibumikan seorang hamba Allah Taala itu yang jahat, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang